KPM. Cucu, gedu. Fium. Oh, jatuh nanti. Lama betul tak main permainan ni. Ni permainan daripada zaman-zaman kecil dulu ada lagi ya kat rumah ni. Tapi kalau tengok kan, kereta api ni lagi perlahan daripada motor. Motor laju. Dia laju. Laju sangat ni. Assalamualaikum semua. Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Nisa agak leka dengan permainan yang ada di hadapan Nisa ni, buat Nisa terfikir. Semua ni laju. Mana antaranya yang paling laju dan macam mana kita nak kira berapa laju kenderaan-kenderaan ataupun sesuatu pergerakan? Itu sebenarnya apa yang kita nak bincangkan pada mata pelajaran hari ini. Dan sebelum itu, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan betul. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Cuci tangan guna air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, berbalik kepada apa yang Nisa terfikirkan tadi. Agak-agaknya apa yang kita nak pelajari pada hari ini ya. Jadi sebelum itu kita tonton dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, jom kita persilakan Cikgu Siti Suhaila yang merupakan guru mata pelajaran matematik dari SMK Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Sihat Cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Di waktu-waktu pandemik ni kan Cikgu kan, maklumlah kita kadang-kadang bila nak melakukan apa-apa ataupun ada tanggungjawab di luar, mungkin kita akan rasa macam alamak macam mana nak jaga keselamatan diri dan sebagainya. Jadi sebelum itu kita nak mulakan dengan sanitasi tangan kita Cikgu. Saya jemput Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik, Cikgu kan? Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya sebelum kita berbual dengan lebih lanjut kan, saya sebenarnya nak ajaklah kawan-kawan masuk kelas, boleh Cikgu? Saya rasa saya takut ada soalan yang saya tak boleh nak jawab. Saya nak kena minta bantuan rakan-rakan saya. Di mana rakan-rakan talian hayat saya? Hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Ini dia rakan-rakan kita yang merupakan murid-murid dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz ataupun Semesta Maib dan juga SMK Yaakob Latif Kuala Lumpur serta rakan-rakan dari SMK Kelebang Besar Melaka. Jadi jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Ali Farhan. Sila perkenalkan diri anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Nama saya Muhammad Ali Farhan bin Muhammad Faizul. Saya dari kelas 2 Bukhari, bersekolah di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Semesta Maib. Baik, terima kasih Ali Farhan. Seterusnya kita ada Harinia, silakan. Hai semua dan selamat pagi. Nama saya Harinya Anam Perempuan Razan dari kelas 3 Angsana. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Yaakob Latif. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Kemudian kita ada Amirul. Silakan Amirul. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Hidayat. Saya dari kelas 3 Ramah. Sekolah SMK Yaakob Latif. Selamat berkenalan. Baik, terima kasih. Kemudian kita nak jemput Wildan untuk perkenalkan diri anda. Silakan Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama diberi Wildan bin Azman. Kelas 2 Bukhari dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz. Selamat berkenalan. Terima kasih. Kemudian kita ada adik Abdul Muhaimin. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Muhammad Abdul Muhaimin bin Amrin. Saya dari kelas 2 RK dan bersekolah di SMK Kelebang Besar. Oh, jauh dari Melaka Cikgu ya. Baiklah, kita ada rakan yang bernama Najmina. Sila perkenalkan diri anda. Hai dan Assalamualaikum. Saya Nur Najmina Tarjuhin daripada kelas 2 Efisien dari SMK Sentul Utama dan saya tak sabar nak belajar matematik dengan cikgu tu dan rakan-rakan lain. Selamat belajar sama-sama semua.
Ya, selamat belajar sama-sama. Saya pun akan belajar bersama-sama dengan anda dan kenalah tolong Nisa. Kalau Nisa ada sesuatu yang Nisa tak faham ataupun tak boleh nak menjawab, yang di rumah pun boleh turut sama bersedia untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Berbalik kepada mata pelajaran kita, topik kita hari ini adalah laju. Laju mana? Itu yang kita nak tahu. Apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini, cikgu? Apa kaitan dengan kenderaan-kenderaan yang ada di hadapan kita ni, cikgu? Ya. Itu yang kita nak belajar sama-sama hari ni. Ya. Tu yang saya bawakan. Ada kereta, ada kapal terbang, kemudian ada motor. Kadang-kadang kita nak naik motor. Kadang-kadang kita naik kereta api. Kadang-kadang kita naik kereta. Tapi apa beza dia? Beza dia adalah laju. Macam mana kita nak tentukan kenderaan mana yang paling laju? Kadang-kadang kereta sama kereta, tapi ada yang lebih laju. Itu yang kita nak belajar sama-sama. Kita nak buat apa? Kita nak tentukan jarak dia ke, masa dia ke, apa formula yang kita akan guna. Tu yang best tu. Ya, jadi yang di rumah boleh turut sama bersedia. Mereka perlukan pen, kertas, buku latihan. Kalau buku teks ini adalah topik tingkatan 2, cikgu kan? Yes, betul. Jadi rakan-rakan tingkatan 2 boleh turut sama belajar dan mengulang kaji bersama-sama dengan kita pada hari ini. Contohlah cikgu kan, saya tertanya-tanyalah, kalau macam kapal terbang. Kapal terbang kan bila kita naikkan, kita tak rasa pun dia bergerak laju. Tapi sebenarnya dia laju lagi daripada kereta dengan motor ke, cikgu? Ya, betul. Kapal terbang lebih laju, jauh lebih laju daripada kereta dan motor. Macam kalau kita nak pergi Kelantan, kalau kita naik kereta paling cepat pun 6 jam. Betul. Tapi kalau naik kapal terbang 55 minit, tak sampai sejam dah sampai. Betul. Kadang-kadang 40 minit tahu-tahu je baru nak hidup air dah mendarat. Ya, Baiklah, betul. sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita pada hari ini, kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Tahukah anda mengapa kita akan mendengar bunyi petir hanya selepas beberapa saat kita melihat cahaya petir? Dan mengapa ianya tidak serentak? Ini kerana kelajuan cahaya petir jauh lebih laju, iaitu 300 juta meter per saat berbanding kelajuan bunyi petir, iaitu 340 meter per saat. Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, jom kita fokus betul-betul tajuk laju ni. Sebab laju ni benda hari-hari yang kita jumpa. Contohnya bila kita naik kereta, kita selalu nampak papan tanda had laju. Ada yang 50 km per jam, ada yang 80 km per jam. Meter kereta kita pun ikut turun naik laju kita. Jadi mesti seronok kan kalau kita tahu macam mana nak kira laju. Jom kita belajar. Assalamualaikum. Hai guys. Saya suka sangat belajar tajuk laju dalam subjek matematik ni sebab ianya sangat mudah untuk difahami. Asalkan kalau kita faham konsep betul-betul, mesti kita mudah untuk faham dan ingat. Seterusnya, saya suka sangat belajar tajuk laju ni sebab ianya boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya kalau kita nak balik kampung ataupun kita nak pergi jalan, kita boleh kira jarak, laju dan masa dengan sangat mudah. Asalkan kita faham betul-betul. Okay, good luck guys, semoga berjaya. Hai kawan-kawan, hari ni kita akan belajar tentang bab laju, iaitu bab favourite saya sebab saya ni jenis suka bersukan tau. Jadi, bila atas track, contohnya dalam jarak 100 meter, saya akan tengok kelajuan saya tu okey ke tak. Mungkin saya kena kurangkan masa saya untuk improvekan larian saya. Jadi, benda ni sangat penting. Jadi, jom kita fokus sama-sama. Selamat belajar guys! Para penumpang, penerbangan kita akan mendarat sebentar lagi. Okey, selamat dah mendarat. Assalamualaikum semua. Hai, kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Jangan letak barang permainan di hadapan Nisa sebab Nisa akan mudah leka. Tapi tak mengapa sebab ianya ada kena-mengena dengan mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik dan topik kita adalah laju. Jadi jom cikgu, kita boleh teruskan. Tetapi sebelum tu cikgu, saya nak tanyalah rakan-rakan saya di Google Meet. Adakah anda semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, nampaknya rakan-rakan kita telah pun bersedia. Jadi jom cikgu kita mulakan. Silakan cikgu Suhaila. Okey, nampaknya semua dah bersedia untuk belajar topik laju. Jom kita tengok.
Okey, ni adalah topik tingkatan 2 laju. Kita akan tengok satu persatu. Antara perkara yang kita akan belajar pada hari ini adalah kita akan belajar macam mana maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kemudian bila kita dah tahu apa tu maksud laju, kita akan belajar pula macam mana nak beza antara laju seragam dan laju tak seragam. Seterusnya kita akan bersama-sama melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata. Nampak macam banyak je ayat kan, Nisa kan? Tapi sebenarnya kita hanya belajar apa tu laju, apa beza laju seragam dan tak seragam, dan juga laju purata. Simple je. Kita akan belajar sama-sama ya. Okey, sekarang ni kita tanyalah untuk murid-murid yang di Google Meet. Agak-agak apa yang kamu nampak di skrin? Kenderaan apa ni? Siapa boleh beritahu? Ya, Silakan, Najmina. Najmina. Seorang berbasikal, motosikal dan helikopter. Yes, berbasikal, okey Najmina. motosikal, helikopter cikgu. Ya, betul. Agak-agak yang mana paling laju? Helikopter cikgu. Yes, helikopter. Kenapa ya helikopter lagi laju? Tapi nampak dia macam bergerak perlahan je. Nampak dah macam tu kan. Kalau kita dari bawah kan. Ya. Jadi rasa-rasa Najmina, kenapa helikopter lagi laju? Sebab dia terbang angin dan cepat sampai ke destinasi. Yes, betul tu Nisa. Kalau kita nak pergi jauh-jauh kan, kalau kita naik basikal berapa hari kita nak sampai Ya Allah, kan. cikgu patah kaki dulu cikgu. Sungguhlah. Jadi kalau kita nak pergi jauh-jauh, kita nak cepat sampai, kita akan naik helikopter. Sebab helikopter lagi laju. Itulah topik yang kita akan belajar, sebab kita nak tahu laju tu berapa laju. Jadi kita akan tengok macam mana nak kira laju. Okey, lagi soalan yang mudah-mudah. Kita bagi mudah-mudah dulu sebelum kita tengok lebih dalam. Satu ni, kereta A ni dia nak pergilah ke hot balloon ni kan. Kereta A dengan kereta B dari tempat yang sama, jam yang sama. Dia nak bergerak dari A ke hot balloon tu 2 jam. Dan dari kereta B tu nak ke hot balloon tu 2 jam 30 minit. Agak-agak kereta mana yang lebih laju? Kereta mana yang lebih laju? Ada yang nak cuba tentukan? Kereta A ke kereta B? Muhaimin, kereta A ke kereta B yang lebih laju? Kereta A. Kereta A, cikgu. Kenapa kereta A? Sebab dia sampai dekat tempat tu hanya ambil masa 2 jam je. Yes, good Muhaimin. Betul, kereta A terang-terang kita dah nampak. Walaupun jarak dia 200 km, jarak yang sama, tapi kereta A lebih laju sebab masa dia 2 jam je. Kereta B 2 jam 30 minit, orang dah makan dulu, dah tidur, barulah dia sampai kan. Okey. Jadi nampak kat sini laju sebenarnya dia sangat berkait rapat dengan jarak dan masa. Tu yang kita nak belajar sama-sama hari ini, rumus laju. Laju ni adalah satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Tu je. Simple. Dia tak ada nak kuasa 2 ke punca kuasa 2 ke. Dia hanya laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, so contohnya lah, kalau kita nak cari laju kereta A. Kalau kita nak cari laju kereta A, kita cuma ambil jarak dia iaitu 200 km. Bahagi dengan masa dia. Kereta A masa dia berapa? Nisa? 2 jam cikgu. Yes, good. Masa dia adalah 2 jam. Jadi kita terus dah tahu 200 bahagi 2 dapat 100 km per jam. Sebenarnya laju ni ada banyak unit Nisa. Kadang-kadang kalau tadi tanya kapal terbang kan. Kalau kapal terbang kita selalu guna unit knot. Kadang-kadang kalau kita lari kita guna unit meter per saat. Dia ikut unit-unit dia. Tapi hari ini kita banyak fokus kilometer per jam. Baik. Okey. So tadi saya dah tunjukkan contoh kan jarak bahagi masa. Sekarang kita cuba tengok murid macam mana nak kira laju kereta B. Siapa nak cuba jawab nak cari laju kereta B? Siapa nak cuba jawab untuk kereta B? Saya cikgu. Silakan Alif. Nak cari laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak kereta B dengan hot air balloon sama dengan 200 km bahagi dengan
2 jam 30 minit. Okey, good. 200 km bahagi 2 jam 30 minit. Tapi macam yang saya cakap tadi, kita banyak fokus kilometer per jam. Jadi 2 jam 30 minit tu macam mana kita nak tukar kepada unit jam? Kita kena darab 30 minit dengan 60. Okey, 30 minit darab 60. Confirm? Anda pasti? Kita kena bahagi. Yes. Bahagi dengan 60. 30 minit bahagi 60. Kemudian kita akan dapat berapa? 0.5. Yes, 0.5. Kemudian kita akan tambahkan dengan 2. Jadi 2.5 jam, 200 km bahagi 2.5 jam. Dapat berapa tu? Berapa jawapannya, Alif? 80 km per jam. Yes, 80 km per jam. Yang ni saya memang bagi benda yang simple-simple supaya murid-murid kita kat rumah pun sempat lagi tekan kalkulator. Pastikanlah cuma nak kena belajar, nak kena siap. Kalau maths kan mesti ada kalkulator. Betul. Jadi kena ingat konsep dia laju sama dengan jarak bahagi masa. Tapi kalau dia dalam minit, tukar dalam jam. Kalau jawapan tu nak kilometer per jam. Okey. Seterusnya kita dah tahu dah. Tadi kita cuma tahu confirm lah kereta A lebih laju daripada kereta B. Tapi sekarang ni kita dah tahu dah. Kereta A ni rupa-rupanya 100 km per jam. Dan kereta B ni 80 km per jam. Jadi bawa patutlah lambat. Kita boleh agak orang tu bawa kereta berapa laju. Okey. Seterusnya, tadi kita dah cerita kereta A, kereta B. Sekarang ni kereta C dengan kereta D pula. Okey, kereta C ni sama juga. Dia nak pergi tempat hot balloon tadi juga. Okey, kereta C ni dia lalu jalan terus je, Nisa. Dari jalan terus tu 180 km selama 2 jam. 2 jam. Yang kereta D ni pula dia lalu jalan lain. 100 km tu jalan terus, tak belok-belok. Kemudian 1 jam 15 minit lah dia lalu dekat situ. Kemudian jalan yang berselekoh sejauh 80 km dan selama 1 jam 15 minit juga. Tu yang kita nak kira satu persatu laju. Kita nak bagi semua orang lepas tengok slot ni semua dah ingat rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi kita akan ulang lagi proses yang sama. Jadi macam mana nak kira kereta C? Siapa nak kirakan? Silakan Harinya. So laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. So jarak dia adalah 180 km dan masa dia adalah 2 jam. So 180 km bagi dengan 2 jam. Yes, okay, thank you. So 180 km bahagi dengan 2 jam. Bagus Hari. Jadi dapat berapa? Berapa jawapannya? 90 km per jam. Yes, 90 km good. Per jam. 90 km per jam. Kan senang sangat-sangat. Okey, kita tengok kereta D ni pula dia ada 2. Dia ada 2 laluan daripada jalan yang lurus ke jalan yang seleko. Jadi kita kena kira satu per satu. Baik. Okey, so sekarang ni laju kereta D. Siapa yang nak cuba kira? Siapa yang nak cuba untuk kereta D? Silakan Amirul. Okey. Laju D kena kereta D, cikgu kan? Ya, kereta D. Kereta D. Kita kena bagi jarak bahagi masa. Okey, apa bahagi apa dulu? 100 km bahagi dengan 1.25 jam. Bahagi dengan 1.25 jam. Okey, macam mana dapat 1.25 jam tu? Daripada 1 jam 15 minit tu buat apa dapat 1.25? Tadi kawan kita Alif ada kongsikan bagaimana nak tukarkan unit minit kepada jam. 15 dia bahagi dia kena bagi minit tu kena tukar jadi jam. So kita nak tukarkan kita perlu plus kena bahagi 60. Yes, itulah dia dah bahagi siap-siap dah. Nervous agaknya. Okey, so 1 jam 15 minit bahagi 60. Dapatlah 1.25 jam. Okey, jadi 100 km per 1.25 dapat berapa tu? Berapa jawapan anda untuk 100 km bahagi 1.25? Tekan kalkulator. 8 km per jam. 8?
80 km per jam. Okey, 80 km per jam. Okey. Ni baru yang jalan yang lurus Yang tadi lurus. tu. Okey, sekarang ni kita nak tahu yang jalan selekoh tadi tu pula. Siapa pula nak sambung? Yang jalan Untuk jalan selekoh yang 80 km. Wildan. Silakan Wildan. Jarak bahagi masa. Okey. 80 km dibahagikan dengan 1 jam 15 minit. Okey, 80 km bahagikan dengan 1 jam 15 minit. Tapi 1 jam 15 minit tu kita tukar kepada jam, jadi berapa? Bagi 60 dapat 1.25. Yes, kita bahagi 60, kita akan dapat 1.25. Kemudian 80 bagi 1.25 dapat 64 km per jam. 64. Yes, 64 km per jam. Okey, jom kita tengok sama-sama betul tak? Okey, kita tengok mula-mula 100 km bahagi dengan 1.25 jam dapat 80 km per jam. Kemudian 80 km bahagi 1.25 jam dapat 64 km jam. Yes, maksudnya betul lah yang kawan-kawan kita cakap tadi. Ya. Okey, tahniah. So sekarang ni rasa dah boleh termimpi-mimpi dah ya Nisa? Apa rumus laju? Apa rumus laju tadi rasa Nisa? Ingat tak? Laju, saya ada tulis nota juga. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Yes, terbaiklah tengok Nisa pun dah boleh ingat dah. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So sekarang ni kita dah tahu dah masuk dah termimpi dah. Laju adalah jarak bahagi masa. Tapi sekarang ni kita tahu pula beza laju seragam dengan laju tak seragam. Kita biasa dengan perkataan seragam ni kan. Tapi laju tak seragam ni maksud dia, kalau kita tengok kan, laju kereta D ni mula-mula laju dia adalah 80. Yes, laju dia 80 km per jam. Dekat jalan yang lurus ni. Kemudian dekat jalan yang selekor 64 km per jam. Dia berhati-hati sikit lah. Tu maksudnya laju tak seragam. Laju dia berubah. Kalau kita tengok yang kereta C tadi, jalan dia lurus je. Jadi dia pun bawa sama je 90 km per jam. So itu adalah laju seragam. Tu beza laju seragam dan laju tak seragam. Baiklah. Laju seragam dia sama je. Daripada mula perjalanan hingga ke akhir, cikgu. Tapi kalau laju dia berubah, dia jadilah laju tak seragam. Tidak seragam. Baiklah, diharapkan yang di rumah tu pun turut sama menulis nota, membuat kira-kira bersama-sama dan membuat latih tubik. Kita akan kembali bincangkan berkenaan dengan topik laju. Selepas ini jangan ke mana-mana, jumpa di Teras Didik TV KPM. Tahukah anda, haiwan paling laju di dunia ialah peregrine falcon, iaitu burung falco belalang yang mampu terbang secara menjunam sehingga 320 km per jam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih kekal menonton Teras di Didik TV KPM. Kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan topik laju. Sebentar tadi kita dah buat kira-kira menggunakan formula kelajuan, formula laju iaitu jarak bahagi masa, dan kita dapat lihat apakah yang dinamakan laju seragam dan bagaimana kita nak menentukan laju tidak seragam. Jadi jom Cikgu Suhaila, kita teruskan sesi kita. Silakan. Okey, thank you Nisa. So tadi macam yang Nisa cakap, Nisa pun dah boleh ingat dah, dah boleh merumuskan apa yang kita belajar. Yes. So kita dah tahu laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi sekarang kita tengok laju purata. Sama je macam rumus tadi, laju sama dengan jarak bahagi masa. Tapi untuk laju purata, kita tambah sikit je jumlah jarak bahagi jumlah masa. Maksudnya, kalau kereta D tadi tu, kita jumlahkan dulu jarak dia. 100 km tambah 80 km. Kemudian baru kita bahagi masa yang kita jumlahkan juga. Okey, kita cuba tengok satu persatu. Okey, so mula-mula macam yang saya cakap tadi, jumlah jarak. Maksudnya kita tambahkan jarak dia. Yang 100 km ni tambahkan dengan 80 km ni. Kita jumlahkan jarak dia. Kemudian kita jumlahkan masa dia, iaitu 2 jam 30 minit.
Dan kita akan dapat jawapan dia 72 km per jam. Yang itu kira laju purata lah. Baik. Nanti kita akan minta murid-murid tengok. So, murid-murid di rumah kena ingatlah, laju purata dengan laju, apa beza dia? Laju, kita just ambil jarak dia, bahagi dengan masa dia. Tapi kalau laju purata, kita tambahkan dulu semua jarak, bahagi dengan semua masa Jumlah yang kita tambahkan. Okey, now kita dah kenal dah laju seragam, tak seragam, laju purata. Sekarang kita berkenalan dengan Abang Jamal yang handsome ni. Ya, Abang Jamal. Siapakah Abang Jamal ni? Abang Jamal ni dia memperkenalkan segitiga Abang Jamal. Okey, kalau kita tengok segitiga Abang Jamal ni, atas sekali J. Sebab Jamal kita jumpa J dulu kan? Ya. Okey, Jamal. Segitiga Abang Jamal ni, J ni adalah jarak. M ni adalah masa. Agak-agak Nisa, L ni apa? Laju. Yes, L ni adalah laju. J jarak, M masa, L laju. Yang ni pun selain kita mimpi-mimpi rumus laju sama dengan jarak bagi masa, kita kena termimpi-mimpi segitiga Abang Jamal ni juga. Sebab ni lah rahsia rumus laju. Contoh lah Nisa, kalau kita nak cari laju, kita akan tutup L. Kita tutup L, tinggal J dengan M. J dengan M. Bila dia atas dengan bawah, maksudnya bahagi. Yes. So maksudnya kalau laju, jarak, bahagi masa. Tapi kalau kita nak cari masa, kita tutup M. Tinggal J jarak dengan bagi L. laju. Yes, jarak bahagi laju. Kalau kita nak cari jarak, kita tutup apa Nisa? Tutup J. Yes, tutup J, tinggal M dengan L. Tapi dia orang sebelah-sebelah cikgu. Yes, sebelah-sebelah kita darabkan. Darab. Jadilah bukan ML Mobile Legend, tapi ML masa darab laju. So sebab itulah kita kena terngiang-ngiang segitiga Abang Jamal ni. Betul. Sebab akan sangat membantu. Wah. Yes. So sekarang ni Abang Jamal ni dia nak pergi lari maraton. Okey. So katalah dia gerak daripada checkpoint 1 8 pagi. Dia berlari sejauh 3 km. Sejauh 3 km selama 24 minit. Agak-agak siapa nak kirakan laju? Siapa boleh kira laju Abang Jamal? Siapa boleh kirakan laju Abang Jamal dari point A ke point 1 dan kepada point 2? Najmina dah angkat tangan dulu. Silakan Najmina. Dia ditunjuk jarak dia 3 km dan masa dia 24 minit. Masa 24 minit tu kita ditukarkan jam bagi 60 jadi 0.4 jam. Baik. So 3 km bahagi 0.4 jam. Okey, dapat berapa tu? Dapat 7.5 km per jam. 7.5 km per jam. Okey, thank you Najmina. Kita cuba tengok betul tak 7.5 km per jam. Okey, betul. Yes, tepat sekali. So dia lari, agak-agak baru checkpoint first kan, dia lajulah. Okey, kemudian dari checkpoint 2 ke checkpoint 3 pula, Abang Jamal lari 10 km per jam. Lagi laju daripada yang tadi. 10 km per jam sejauh 2.5 km. Macam mana pula kita nak mencari masa dia dari checkpoint 2 ke checkpoint 3? Okey, siapa pula boleh jawab? Di sini kita dapat lihat kita nak cari masa di mana jarak dan laju diberikan. Siapa nak cuba kira yang ni mengikut formula segitiga Abang Jamal kita tadi? Yes. Siapa nak cuba? Angkat tangan anda. Oh, semasa tak nak angkat tangan, kita panggil. Ya, Alif. Silakan Alif. Alif tak on mic ke? Alif kena buka mikrofonnya. Mengikut segitiga Abang Jamal tu, kita kena tutup masa. M, okey, baik. So, tinggal jarak bahagi laju. So, masa dia sama dengan 2.5 km. Kita kena bahagi dengan 10 km. Okey, bahagi 10 km per jam tadi tu ya. Okey, dan dapat? Jawapannya? Dapat
15 minit. 15 minit. Okey, kalau kita bahagikan 2.5 bahagi 10 dapat berapa? 0.25 jam. Yes, 0.25 jam. Okey, dari 0.25 jam tu mana Alif dapat 15 minit? Macam mana? Kita kena tukarkan daripada jam kepada minit. Okay. Kalau minit kepada jam kita akan bahagi 60, tetapi kalau jam kepada minit kita akan darab 60. Yes, terbaik Alif. Terbaiklah jawapan, double thumbs up lah untuk Alif Farhan. Tu yang kita kena tahu, penukaran unit tu lah. Jadi kita dah bahagikan, kemudian kita darabkan dengan 60 tu yang kita dapat 15 minit. Tu yang saya cakap tadi. Kita kena ingat tengah-tengah segitiga Abang Jamal. Betul. Sangat membantu kita. Okey, seterusnya daripada checkpoint 3 ke checkpoint 4. Daripada checkpoint 3 ke checkpoint 4 ni, macam mana kita nak tahu jarak? Dia lari lagi laju. Lagi pecut bagus stamina Abang Jamal. Betul. So laju dia 12.5 km per jam. Dia gerak dari 8.35 pagi kat checkpoint 3 dan ke checkpoint 4 dia sampai 8.47 pagi. Jadi siapa yang boleh kirakan jarak? Nampaknya kita punya pengiraan ni sedikit semakin sukar cikgu ya. Jadi kita lihat. Siapa nak cuba? Okey, hari ni silakan. Okey, untuk rumus jarak, dia masa darab dengan laju. Masa dia, kita kena mencari masa sekarang. So, 8.47 pagi tolak dengan 8.35 pagi. So, dapatlah 12 minit. 12 minit. Tetapi, minit tu kita kena tukar kepada jam. So, apabila kita tukar kepada jam, dia menjadi 0.2 jam. Untuk mencari jarak sekarang, kita kena darab masa darab dengan laju. So, 0.2 jam darab dengan 12.5 km per jam. Yes, 0.2 darab dengan 12.5 km per jam. Jadi dapat berapa tu? Dapat berapa tu jawapannya? Kita dapat 2.5 km. 2.5. Okey, kita cuba tengok. 0.2 jam, iaitu yang 12 minit kita dah buat apa tadi untuk bahagikan 12 minit. Kemudian kita kena bahagi 60 dapat 0.2 jam. Kemudian kita darabkan pula dengan laju dia 12.5 km per jam. Kemudian kita dapat 2.5 km. Good hari. So ingat kita main dengan segitiga Abang Jamal je. Nak cari jarak kita tutup J, tinggal masa darab laju. So kena ingatlah segitiga tu. Yang penting J tu dekat atas sekali. Okey, now kita dah tahu dah laju. Kita dah buat kira-kira sama-sama tadi. Kita dah tahu daripada checkpoint 1 ke checkpoint 2 laju dia 7.5 km per jam. Dari checkpoint 2 ke checkpoint 3 laju dia 10 km per jam. Dari checkpoint 3 ke checkpoint 4 laju dia 12.5 km per jam. So makin lama makin laju ni. Sekarang ni kita tak tahu laju Abang Jamal ni seragam ke tak seragam. Ni kita bagi kat Nisa lah rasa-rasanya. Saya dengan jawapan saya menentukan bahawa ini adalah laju tidak seragam, cikgu. Yes, terbaik Nisa. Terang-terang kita nampak laju dia tidak seragam sebab laju dia berbeza. Dia tak ada maintain sepanjang masa lari 8 km per jam. Dia kejap mula slow, laju. Jadi laju dia tidak seragam. Tengok Nisa pun dah tahu beza laju seragam dan laju tak seragam. Tidak seragam, Yes, okey. So sekarang ni kita tengok laju purata. Tadi saya yang kira, sekarang kita nak murid-murid pula kira daripada checkpoint 1 ke checkpoint 2 ke checkpoint 3 ke checkpoint 4 ke checkpoint 1 balik. Murid-murid kat rumah pun kira sekali laju purata. Macam mana nak kira? Siapa boleh? Siapa boleh? Dan formula kita tadi bila diingatkan balik, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Terbaiklah. Jadi rakan-rakan di rumah boleh turut sama cuba menjawab soalan rakan-rakan di Google Meet kita. Adakah anda telah mendapatkan jawapan anda atau masih fokus mengira? Tulis kat kertas, tekan kalkulator. Ada yang dah dapat jawapan boleh terus angkat tangan ya. Kita nak tengok siapakah yang mendapatkan jawatan pun boleh, cikgu, jawapan untuk laju purata kita. Okey, Muhaimin, silakan. Jika kita nak kira laju purata,
tambahkan jarak dia semua jadi 3 km tambah 2.5 tambah 2.5 tambah 1. Ya. Jadi dapat 9 km. 9 km. Bahagikan dengan masa dia 20 minit, 15 minit, 12 minit dan 7 minit. Dah tambah semua jadi bahagi dengan 60. Akan dapat 0.9 jam. Okey, good. Kemudian kita bahagikan dapat 10 km per jam. 10 km. Yes. So laju purata dia adalah 10 km per jam. Ya. Secara purata Abang Jamal lari 10 km per jam. Itulah laju purata. Kita kena ingat, kita jumlahkan semua jarak dia dan bahagikan dengan jumlah masa dia. Good, Mohaimin. Bagus. Tahniah. Double thumbs up untuk jawapan anda. Yes, terbaik. Okey, so tadi kita dah kira dah laju purata. So sekarang ni kita akan kira sama-sama. Kita mulakan daripada tadi, laju adalah jarak bahagi masa. Okey, laju, jarak bahagi masa dan kita kena ingat minit. Kalau daripada jam ke minit, darab 60 ke bahagi 60? Daripada jam ke minit. Daripada jam ke minit kita kena ingat minit. Jam ke minit kita kena darab 60. Tapi kalau daripada minit ke jam kita kena bahagi 60. Kemudian kita kena tahu beza laju seragam dan laju tak seragam. Laju seragam ni dia maintain je lari. Kalau kita bawa kereta tu 80 km per jam je sampailah ke destinasi. Tapi kalau laju tak seragam, kejap bawa 80, ngantuk sikit 60. Agak-agak segar tu pecut sampai 100. Betul, So itu maksudnya laju tak seragam. Okey, seterusnya laju purata kita jumlahkan semua jarak, bahagikan dengan semua jumlah masa. Okey, so sekarang kita dah tahu dah semua itu kita dah belajar. Sekarang ni kita bagi soalan kebat sikitlah. So sekarang ni Abang Jamal ni dia nak balik rumah. Okey, bila Abang Jamal ni dia nak balik rumah, dia ada dua jalan. Dua jalan iaitu jalan A dengan jalan B. Jalan A ni dia terus je. Tapi jauh sikit lah, 120 km. Jauh betul tu cikgu. Ada lorong tikus pula, jalan B ni 90 km. Dia dekat sikit 90 km lah. Tapi masalahnya banyak selekor. Jadi Abang Jamal bawa slow sikit lah 60 km per jam. Tadi kan jalan lurus, dia bawa lah laju sikit 90 km per jam. Okey, so sekarang ni masalah Abang Jamal, dia cakap jalan A lebih cepat sampai daripada jalan B. Abang Jamal cakap jalan A lagi cepat sampai daripada jalan B. Maksudnya kalau dia dia lalu jalan A yang lurus ni 120 km selaju 90 km per jam, dia akan sampai lebih cepat daripada lorong tikus yang dekat tapi bawa slow je. Jadi setuju ke tak setuju? Kita nak tahu mereka setuju atau tidak. Kita nak beri mereka sedikit masa untuk buat kira-kira berkenaan dengan jalan A atau jalan B yang lebih baik. Yang di rumah pun boleh turut sama mencuba soalan ini. Kita jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Tahukah anda, haiwan yang paling perlahan di dunia ialah sloth. Kelajuan purata mereka adalah 0.003 batu per jam. Pergerakannya yang sangat perlahan adalah satu kelebihan untuk sloth menjimatkan tenaga dan mengelakkan daripada menjadi perhatian pemangsa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM di bawah mata pelajaran matematik. Tajuk kita adalah laju dan setakat ini kita dah belajar formula laju. Kita dah belajar formula laju purata, macam mana nak bezakan yang seragam dan tidak seragam, dan kita dah belajar macam mana nak menggunakan formula kira-kira kita kepada formula yang ada dalam segitiga Abang Jamal. Jadi jom cikgu kita teruskan dengan soalan yang kita telah tinggalkan rakan-rakan kita sebentar tadi. Macam mana kita setuju ke tidak dengan Abang Jamal ni, sebab Abang Jamal cakap jalan A lebih cepat sampai daripada jalan B. Okey, siapa rasa-rasanya? Mesti yang kita punya murid-murid kat rumah pun dah ada jawapan dah. Kita tengok wakil-wakil murid dekat sini. Siapa yang nak jawab? Siapa nak kongsikan jawapannya? Okey, Wildan. Silakan Wildan. Saya rasa jawapan Abang Jamal betul. Dia lagi laju.
Okey, maksudnya Wildan setujulah dengan Abang Jamal yang jalan A lebih cepat sampai daripada jalan B. Okey, kenapa Wildan setuju dengan Abang Jamal? Sebab mengikut segitiga tadi, kita kena untuk dapatkan masa, masa perlu jarak bahagikan dengan laju. Ya. Okey. Jadi 120 km kita kena bahagikan dengan 90 km per jam. Okey, 120 km bahagikan dengan 90 km per jam. Dan kita akan dapat 1.33 jam. Okey, kemudian dapat 1.33 jam. Okey, kiranya lepas tu? So Lepas tu, maksudnya yang A ni kita dapat 1.33 km per jam. 1.33 jam, cikgu. Oh, 1.33 jam. Okey, bagus. Okey, lagi? Berbanding dengan B, 90 km kita kena bahagikan dengan 60 km per jam. Okey. Dan kita akan dapat 1.5 jam. Okey, 1.5 jam. Jadi apa yang kamu dapat rumuskan dekat sini? Jalan A mengambil masa yang lebih singkat berbanding jalan B. Okey, jalan A mengambil masa yang lebih singkat daripada jalan B. Yes, good. Okey, jom kita tengok macam mana jalan kerja dia. Sebab kadang-kadang main cakap je kan, nanti murid-murid kat rumah pun macam blur-blur. Okey, so mula-mula masa A 100, kita ambil jarak bahagi. Sebab laju. Dia masa kan, yes, jarak bahagi laju. 120 km bahagikan dengan 90 km per jam, kita dapat 1.33 jam. Kemudian jalan B pula 90 km bahagikan dengan 60 km per jam, kita akan dapat 1.5 jam. Jadi ternyatalah 1.33 jam ni lebih cepat. Jadi betul lah jalan A lebih cepat sampai. Okey, untuk pengetahuan Nisa dan murid-murid di rumah. Kalau kita selalu nampak orang jawab soalan matematik international yang kita panggil TIMSS dan PISA. Kebanyakannya adalah soalan-soalan yang macam ni lah. Soalan reasoning. Dia minta murid buat penaklukan, buat justifikasi. Rasanya setuju ke tak? Kalau kita biasa kan tanya soalan tu berapa masa. Apa jawapannya? Yes. Tapi kalau soalan-soalan yang macam ni, maksudnya kita nak murid-murid bagi justifikasi. Setuju ke tak? Kenapa? Dia bukan main cakap teka-teki, tapi mesti ada justifikasi, jalan kira dia, bukti. Bukti, nak membuktikan. Dengan So murid-murid ke SSM kena biasakan dengan soalan-soalan yang macam ni. Baik. Okey, so sekarang ni kita cuba tengok masalah lain pula. Masalah lain dia adalah dekat jalan A ni tiba-tiba ada tol. Yang warna hijau ni adalah tol dia. Ingatkan Roblox, cikgu. Roblox Okey, tiba-tiba ada tol. Jadi Abang Jamal ni lah kan, zaman-zaman PKP MCO ni mestilah nak jimat-jimat duit. Jadi dia tak nak lah lalu tol ni. Jadi dia nak lalu jalan yang tak ada tol. Berapakah kelajuan minimum jika saya ingin mengelak tol dan ingin sampai pada jam 10.30 pagi? Okey, kelajuan minimum. Minimum dengan maksimum. Siapa tahu apa beza minimum dengan maksimum? Siapa boleh kongsikan kelajuan minimum dan juga laju maksimum? Ada yang nak jawab? Kalau tak ada, kita pilih. Macam biasa. Dia selalu, selalu kan minimum dengan maksimum ni nampak macam simple, tapi kadang-kadang ada yang keliru. Betul. Okey, minimum ni maksudnya yang paling kecil lah, yang paling sikit, kelajuan yang paling rendah, sekurang-kurangnya. Minimum, sekurang-kurangnya, paling slow. Tapi kalau kelajuan maksimum tu paling laju. Kalau ada had laju 110 tu maksudnya 110 lah dia bawa. Itulah kelajuan maksimum kita. Jangan bawa lebih-lebih. Itu yang kena selamat tu. Okey. So, kita kena tahulah kelajuan minimum tu maksudnya sekurang-kurangnya dia kena bawa berapa laju kalau dia nak sampai pada pukul 10.30 pagi. Jadi maksudnya kalau dia nak elak tol, confirm lah dia nak lalu jalan B ni. Betul. Tapi tadi kalau kita tengok, kalau dia bawa slow, bawa 60 km per jam, dia akan sampai 1.5 jam kemudian. Jadi dia gerak 9.18 pagi dan dia nak sampai 10.30 pagi. Macam mana? Berapa kelajuan minimum? Tu yang murid-murid di rumah boleh kira. Murid-murid di Google Meet, siapa rasa boleh jawab? Siapa yang tahu? Rasa tahu macam mana nak selesaikan masalah Abang Jamal ni? Ada yang nak kongsikan jawapan masing-masing?
Najmina. Najmina, silakan Najmina. Kelajuan minimum untuk elakkan tol di jalan A ialah 90 km per jam bahagi dengan 1 jam 12 minit. 12 minit ditukarkan kepada jam bahagi 60 dapat 0.2. Jadi jumlah kelajuan minimum adalah 75 km per jam. Okey, good. Maksudnya, okey, Najmina, dari mana Najmina dapat 1 jam 12 minit tadi? 9:18 pagi tolak dengan 10:30 pagi. Yes. Kita tengok masa akhir dia adalah 10.30 pagi. Kemudian dia gerak 9.18 pagi. Tu yang kita dapat masa dia 1 jam 12 minit. Kemudian kita tengoklah. Kita nak tahu sekarang ni adalah laju. Jadi jarak bahagi masa. So 90 km bahagikan dengan 1 jam 12 minit tadi. Tu yang kita dapat 75 km per jam. Syabas Najmina. So maksudnya macam matematik ni dia kadang-kadang tak semestinya kira-kira sahaja. Yang ini pun dia kena tengok betul-betul. Pertimbangkan apa yang kriteria soalan tu nak. Dia sekarang ni banyak version. Okey, so sekarang ni kita dah belajar macam-macam. Okey, jadi sekarang ni saya naklah murid-murid pula yang bentangkan kat saya, bentangkan kat kita semua. Apa yang kita belajar hari ini. Kita nak tengok cikgu, adakah mereka ni ingat apa yang kita telah pelajari daripada awal tadi. Jadi boleh cikgu kita tanya mereka? Yes. Okey, saya nak tanya siapa boleh beri, kita pilih-pilih lah ya. Pilih-pilih kan. Okey. Saya nak tanya Amirul, apa formula laju tadi? Yang awal paling tadi kita belajar. Jarak, masa yang lagi. Jarak, masa bukan segitiga Abang Jamal tu. Formula laju. Yang pertama sekali kita belajar tadi. Untuk cari laju kita kena buat apa? Jarak? Kena jarak 60. Kena kali 60. Jarak bahagi masa. Yes, jarak bahagi masa. Dia nervous, dia confused dengan penukaran unit. Tak apa. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak tanya mereka lah cikgu. Macam mana formula nak mencari laju purata? Saya nak minta Wildan. Wildan, macam mana kita nak kira laju purata? Formulanya sahaja. Jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Betul cikgu jawapannya? Yes, terbaik. Okey, saya nak tanya Muhaimin, operasi apa yang kita nak lakukan kalau kita nak tukarkan jam kepada minit? Kalau jam kepada minit kena darab dengan 60. Darab, operasi darab. Baiklah. Kalau saya nak tanya siapa lagi? Itu kalau jam nak tukar kepada minit. Kalau kita dapat minit kan cikgu kan? Nak tukar kepada jam. Operasi apa yang kita gunakan? Saya nak minta Alif, tapi kalau boleh tulis dekat kertas, boleh tunjuk tak? Simbol operasi tersebut. Tulis besar-besar, kita nak lihat. Macam mana tadi kawan kita dah kongsikan kalau jam tukar kepada minit, darab. Kalau minit kita nak tukar kepada jam, operasi apa agaknya? Oh, fokus betul Alif. Okey. Apa tu? Saya dengan atas sikit. Atas sikit, tinggi lagi sikit. Wah. Bahagi. Oh, dia terus beri gambar rajah lagi. Bagus. Tahniah Alif Farhan. Okey. Kalau kita lihat segitiga Abang Jamal ni kan cikgu kan. Contohlah ya. Contoh kalau Nisa tutup M. Masa, nak cari masa. Jadi bagaimana kita nak cari masa? Siapa ya? Saya nak minta Najmina. Kalau kita tengok dekat segitiga Abang Jamal ni, Nisa tutup M tu nak cari masa. Apa formula yang kita perlu lakukan untuk mencari masa? Masa sama dengan jarak bahagi km per jam. Bahagi laju. Baik, terima kasih Najmina. Kalau Nisa tutup L, tutup laju. Kita tanya kepada Harinia. Kalau Nisa tutup L, jadi macam mana nak cari laju tadi?
Kalau nak cari laju, kita kena bahagikan jarak dengan masa. Jarak dengan masa. Okey. Kemudian kalau Nisa tutup J pula. Tutup J. Saya nak minta Muhaimin. Kalau tutup J, jadi macam mana nak cari jarak? Masa tu darab dengan laju. Masa darat dengan laju. Baiklah, itu dia perkongsian daripada kawan-kawan kita. Nampaknya kan Cikgu Suhaila, mereka ni telah memahami apa yang kita pelajari setakat ini dan saya harapkan yang di rumah pun turut sama mengerti pun boleh memahami dan dapat membuat jalan kira bersama-sama dengan kita sepanjang kita bersiaran. Jadi sebenarnya kan Cikgu kan, kita dah tiba di penghujung rancangan. Seronok sangat belajar Abang Jamal, segitiga Abang Jamal, formula-formula yang kita telah perkenalkan daripada awal tadi. Jadi saya nak minta Cikgu Suhaila untuk memberi sedikit kesimpulan kepada apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Silakan Cikgu. Okey, so kesimpulannya laju ni memang sangat pentinglah dalam kehidupan seharian kita. Selalunya kalau kita targetkan perjalanan, kita mesti selalu guna Waze lah, Google Maps lah. Kita tak pelik ke? Kita gerak, tiba-tiba aplikasi tu dah tahu kita akan sampai bila. Kita dah boleh target dah, call, cakap kita sampai pukul berapa, pukul 10. Okey, macam mana dia estimate masa kita nak sampai tu? Dia menggunakan rumus laju. Guna segitiga Abang Jamal ni juga. Abang Jamal ni memang famous lah. Ya, betul. Jadi dia guna segitiga ni, maksudnya dia dapat detect kita laju berapa tu. Masa kita bawa kereta, laju kita berapa. Kemudian dia buat macam ni lah. Bila kita dah ada laju, kita dah ada jarak destinasi kita tu. So sebab itulah dia boleh dapatkan masa. Jadi sebab itulah kalau boleh, terngiang-ngiang lah segitiga Abang Jamal ni ya. Murid-murid kat rumah kena ingat, Abang Jamal, J mesti dekat atas. Kalau nak cari laju, tutup laju, kita akan dapat jarak bahagi masa. Kalau atas dengan bawah, bahagi. Kalau tutup jarak masa dengan laju, bukan ML Mobile Legend, tapi masa darab laju. Yang tu yang kita kena alert lah. Laju, benda yang selalu, yang memang kita jumpa hari-hari. Kalau kita tengok mak kita bawa kereta, kita selalu nampak 100 km per jam kan? Betul. Tapi apa benda tu 100 km per jam? Maksudnya kereta tu bergerak sejauh 100 km dalam masa 1 jam sahaja. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Siti Suhaila dari SMK Pendidikan Hasa Tapak Kuala Lumpur, dan juga terima kasih kawan-kawan saya di Google Meet yang merupakan murid-murid dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz ataupun Semesta Maid, SMK Yaakob Latif Kuala Lumpur dan juga SMK Kelebang Besar Melaka. Terima kasih kepada semua yang menonton kami pada hari ini untuk episod kali ini, dan jangan lupa selepas ini kita ada satu lagi episod teras yang mana kita akan membincangkan tentang topik bahasa Melayu rasanya. Jadi kenalah tonton episod seterusnya. Kita jumpa lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Anda sering berasa susah hendak belajar matematik, tak ingat rumus dan tak faham soalan? Amalkan 4 tips belajar matematik dengan berkesan. Yang pertama, faham dulu konsep asas. Yang kedua, buat latihan yang mudah sebelum latihan yang susah. Yang ketiga, jadikan latihan matematik sebagai rutin harian anda. Yang keempat, gunakan media internet untuk mengulang kaji topik yang anda kurang kuasai. Selamat belajar! Saya berharap murid-murid yang telah menonton rancangan tadi dapat menguasai konsep laju kerana ia adalah sesuatu yang amat berguna dalam kehidupan yang seharian. Saya juga amat berharap anak-anak murid daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Tapak, juga anak-anak murid yang lain yang berada di rumah akan terus mengekalkan semangat positif untuk belajar dan belajar walau di mana juga anda berada. Sekian. Didik TV KPM